Okey, salam sejahtera kepada doktor. So, untuk video ini saya akan membentangkan hasil kajian yang saya telah buat, iaitu berkenaan dengan tajuk yang kita sudah bincangkan hari itu. So, ini adalah tajuk saya, iaitu pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap pembangunan mampan melalui pendidikan geografi. Jadi saya akan membentangkan daripada bab 1 hingga bab keempat, iaitu yang keempat ialah hasil kajian saya lah, dia punya dia punya dapatan. So untuk pembentangan hari ini, saya akan mulakan dengan pengenalan dahulu. Lepas tu saya akan lihat kepada sorotan kajian. So sorotan kajian ini saya pecahkan kepada 4 bahagian yang saya ingin lihat. So lepas tu saya akan bentangkan berkenaan dengan kaedah kajian, di mana kaedah kajian ni yang saya ambil iaitu kaedah kualitatif lah, dan juga dapatan kajian. So kita mulakan dengan yang pertama. So untuk yang pertama, pengenalan. So pengenalan ini saya fokuskan kepada dua, iaitu pembangunan mampan dan juga pendidikan geografi, di mana untuk pembangunan mampan saya ambil daripada dalam PIRA dan NASTIS pada tahun 2020 yang mengkaji berkenaan dengan pembangunan mampan, iaitu mereka mengatakan bahawa pembangunan mampan ini dia ada 17 matlamat global, di mana 17 matlamat global itu dia lebih kepada dia termasuk kepada isu-isu berkenaan dengan pembasmian kemiskinan, kebuluran ditarget mencecah sifar, lepas tu kesihatan dan juga kesejahteraan yang baik, lepas tu pendidikan yang berkualiti, kesaksamaan jantina, air bersih dan sanitasi, tenaga yang berpatutan dan juga bersih, dan juga kerja yang baik dan pertumbuhan ekonomi. Yang ini adalah antara isi-isi yang terdapat di dalam 17 matlamat itulah. Dan yang kedua ialah saya lihat kepada pendidikan geografi, di mana pendidikan geografi ini sebenarnya ramai juga pengkaji-pengkaji yang saya tengok mereka melihat kepada masa depan pendidikan geografi ini. So antara yang saya ambil iaitu daripada Mazuki dan juga Zohir dan Sari, yang di mana Mazuki ini pada tahun 2019 dan Zohari ini pada tahun 2016. So mereka mengatakan seperti yang Mazuki kata, pendidikan geografi ini dia menyediakan pemahaman pelajar kepada dimensi proses fizikal dan juga budaya, di mana Mazuki ini mengatakan pendidikan geografi ini dia lebih mempelajari kepada aspek fizikal dan juga aspek budaya, di mana aspek fizikal ini dia lebih kepada aspek bumi, okay, fizikal bumi, apa yang berlaku di bumi, tanah, lepas tu air, apa semualah. So untuk budaya pula dia lebih kepada mendedahkan pelajar kepada ilmu manusia. So dia mengkaji keperluan manusia, apa yang manusia buat, kesan yang manusia buat, macam itu. So itu adalah antara beza antara fizikal dan budaya. Manakala Zuhari pula mengatakan bahawa setengah pelajar mendapat ilmu kurikulum ini, iaitu ilmu kurikulum yang menarik dan juga relevan, di mana ilmu kurikulum yang ada di dalam geografi ini dia lebih kepada ilmu semasa. Maksudnya apa benda yang berlaku semasa, sebelum dan juga selepas. Ini adalah pendapat Zohir lah. So itu adalah berkenaan dengan pengenalan yang saya ambil. Yang ni ialah pengenalan sedikit pengenalan yang saya ambil lah. So saya tidak ambil semua. Jadi daripada pengenalan ini saya wujudkan dua objektif, di mana objektif ini tertumpu kepada tajuk yang saya nak kaji. Di mana objektif yang pertama, saya ingin mengenal pasti sejauh mana pemahaman pelajar ini terhadap pembangunan mampan. So saya nak lihat adakah mereka pernah dengar tentang pembangunan mampan. So di mana mereka dengar pembangunan mampan, dan saya nak tengok apa yang mereka faham tentang pembangunan mampan. Itu di dalam objektif yang pertama lah. So untuk objektif yang kedua pula, saya nak lihat pengetahuan pelajar terhadap pembangunan mampan ini yang diterapkan di dalam pendidikan geografi. So yang kedua ini saya nak tengok adakah mereka sedar bahawa di dalam pendidikan geografi ini sebenarnya ada pembangunan mampan. So itu yang saya nak lihat. Jadi kita lihat kepada
Yang kedua iaitu sorotan kajian. So untuk sorotan kajian saya, okay, saya bahagikan kepada 4 lah. Di mana yang pertama, saya nak lihat kajian-kajian yang lepas berkenaan dengan yang pertama iaitu pembangunan mampan. So kalau saya lihat hari itu yang saya baca, agak ramai juga pengaji-pengaji yang di luar sana yang melihat masa depan pembangunan mampan ini, kesedaran pembangunan mampan ini di dalam kalangan masyarakat. Okay, adakah masyarakat sedar tentang pembangunan mampan? Antara yang saya jumpa yang terbaru iaitu daripada Santo Martino, okay, 2023. So dia mengatakan bahawa antara sebab utama pembangunan mampan ini diwujudkan adalah kerana kepekaan manusia terhadap pemeliharaan alam sekitar. So Santo Martino ni dia lebih melihat kepada pembangunan mampan ini diwujudkan untuk memelihara alam sekitar. So kesedaran dia terhadap keperluan penjagaan alam sekitar itu wujud kerana sejak kebelakangan ini banyak pencemaran ataupun masalah isu alam sekitar berlaku dan semakin teruk. Itu yang pertama. Yang kedua pula ialah saya nak lihat kajian lepas berkenaan dengan pembangunan mampan ini di dalam pendidikan geografi. So ada juga saya jumpa tapi agak terhad lah, di mana yang saya ambil iaitu daripada Miado tahun 2020, di mana penggabungan prinsip pembangunan mampan dalam konsep pendidikan geografi, dia mendorong pendekatan bersepadu di antara apa yang dipelajari di dalam geografi ini. Dia sebenarnya sama dengan apa yang telah dimasukkan di dalam konsep pendidikan geografi di dalam pembangunan mampan. So dia agak sama. Benda yang dipelajari di dalam pendidikan geografi ini dia sama seperti apa yang terkandung di dalam tak semua, dari dalam aspek 17 benda yang di-highlightkan di dalam konsep pembangunan mampan. Dia tak semua, dia hanya sebahagian, tapi hampir keseluruhan yang 17 itu ada di dalam pendidikan geografi. Contoh yang paling jelas sekali yang di-highlightkan oleh Miado ini ialah kesan tindakan manusia terhadap ekosistem dan juga alam sekitar. Juga terdapat di dalam geografi, di mana dia banyak dibincangkan di dalam bab-bab seperti bab tingkatan 5 geografi, iaitu kalau saya ambil kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi itu dia telah banyak memasukkan elemen-elemen tentang kesan tindakan manusia terhadap alam sekitar. So yang seterusnya ialah pengetahuan pelajar terhadap pembangunan mampan, iaitu 2 saya dapat, iaitu daripada Agi Nako dan juga Guraya tahun 2021 dan juga Anake pada tahun 2021 juga. Okey, iaitu mereka mengatakan bahawa pelajar mengakui pembangunan mampan ini merangkumi semua aspek dari segi aspek sosial, iaitu kemiskinan dan memastikan akses terhadap pendidikan dan juga kesihatan. Itu ialah pengetahuan pelajar lah. So maksudnya mereka mengkaji dari segi adakah pelajar ini sebenarnya peka terhadap isu pembangunan mampan itu. So yang keempat ialah pengetahuan pelajar terhadap pendidikan geografi, yang saya ambil daripada Marzuki tadilah, di mana pelajar yang ni dia ambil kajian khususnya, dia ambil sampel dia daripada pelajar-pelajar yang mempunyai pengalaman yang banyak dalam pendidikan geografi, termasuk juga pelajar-pelajar universiti lah. So pendidikan geografi ini dia katakan bahawa dia menyediakan pelbagai pemahaman dari segi dimensi fizikal dan juga budaya tadilah. Okay, so ini adalah kerangka konseptual saya, di mana berdasarkan kepada gambar raja ini saya ambil daripada teori pembangunan sosial, di mana saya lihat dari sudut pendidikan geografi dan juga saya lihat dari sudut pembangunan mampan. Okay, so
Persepsi pelajar terhadap pembangunan mampan ini perlu dilihat dengan merujuk kepada sejauh mana kesedaran mereka terhadap kepentingan pembangunan mampan itu dan pemahaman mereka terhadap pembangunan mampan itu, khususnya kesedaran mereka adakah pembangunan mampan ini sebenarnya wujud di dalam apa yang mereka telah pelajari. Itu ialah berkenaan dengan kerangka konseptual saya. So daripada kerangka konseptual ini, saya pilih kaedah kajian untuk saya dapatkan data tersebut. So kaedah kajian saya di sini, saya ambil daripada persampalan bertujuan, iaitu purpose sampling. So daripada persampalan bertujuan ini, saya pilih daripada kalangan pelajar tingkatan 5 sebab saya percaya bahawa pelajar tingkatan 5 ini mempunyai pengalaman yang banyak di dalam pendidikan geografi, di mana ada di antara mereka telah didedahkan dengan ilmu geografi ini daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Saya pilih secara rawak daripada 62 orang. Yang memang saya cakap tadi, yang khususnya mempunyai pengalaman yang banyak di dalam pendidikan geografi. Lepas tu tempat kajian saya adalah di SMK Serian lah, di mana tempat ini berada di tengah-tengah bandar, dan di dalam sekolah itu dia mempunyai pelbagai latar belakang pelajar, dan juga sekolah ini dia menyediakan pendidikan geografi. Itu adalah persampalan kajian. So daripada persampalan kajian itu, ini adalah protokol temu bual saya, di mana yang pertama saya tanya mereka tentang demografi. Lepas tu yang kedua ialah pemahaman, dan juga yang ketiga ialah pengetahuan, dan ini adalah soalan-soalannya. Lepas tu kita pergi kepada dapatan kajian saya lah daripada yang ini tadi. Daripada soalan-soalan temu bual itu, saya dapatkan dapatan kajian itu. So ini adalah antara 7 responden yang saya pilih, di mana mereka adalah terdiri pada pelajar sekolah menengah atas, dan saya telah tanya mereka memang majoriti keseluruhan pelajar itu mempunyai pengalaman belajar geografi selama 5 tahun. Lepas tu bila saya tanya mereka, sebenarnya pernah, semua responden saya mengatakan bahawa mereka pernah mendengar berkenaan dengan pembangunan mampan. So antaranya yang responden saya yang pertama ni, Amir, dia dengar daripada guru. Lepas tu Anis ini dia dengar daripada internet. Lepas tu Anjana dia dengar daripada televisyen. Lepas tu Christine dia melalui media massa, media sosial. Lepas tu Michelle dia daripada internet dan juga TV. Nurul juga seperti Amir tadi daripada guru, dan juga Rebelin ini daripada internet. So ini adalah responden saya, dan objektif saya berdasarkan saya wujudkan untuk mendapatkan data ini. Daripada objektif itu saya wujudkan tema-tema inilah. So jawapan-jawapan mereka saya susunkan berdasarkan tema, di mana saya lupa tadi letak kaedah kajian itu. Saya gunakan NVivo 14. So saya analisis ini menggunakan NVivo 14. So antara dapatan kajiannya, yang 4.1 pemahaman pelajar. Saya mulakan dengan pemahaman mereka. Mana yang pertama saya nak dapatkan penerangan mereka tentang konsep pembangunan mampan, di mana mereka dapat ataupun tidak menerangkan sedikit berkenaan dengan pembangunan mampan. So rata-ratanya mereka dapatlah menerangkan sedikit mengikut pemahaman mereka terhadap pembangunan mampan, di mana rata-rata mereka mengatakan bahawa pembangunan mampan ini sama seperti pembangunan lestari. Contohnya Amir kata macam itu. Lepas tu Anjana mengatakan juga dia sama seperti pembangunan lestari, dan juga Nurul juga mengatakan seperti itu. Dia mengaitkan pembangunan mampan ini sama seperti yang pernah mereka dengar, iaitu istilah yang familiar ialah pembangunan lestari. Lepas itu ini yang kedua, konsep pembangunan mampan. Lepas tu yang ketiga ialah dapatan berkenaan dengan pendapat. Pendapat mereka berkenaan dengan pembangunan mampan. Rata-rata mereka telah menyatakan bahawa pembangunan mampan ini lebih kepada alam sekitar, seperti yang saya dapat daripada sorotan kajian tadilah.
Okay, dia berkaitan dengan alam sekitar. Anjana mengatakan menjaga alam sekitar. Rebelin pun sama, menjaga alam sekitar, di mana poin dia saya sudah sengitkan dia punya wording. Lepas tu yang seterusnya adalah penerangan. So penerangan terhadap pembangunan mampan pun sama. Okay, Anis mengatakan bahawa kepentingan menjaga alam sekitar, contohnya di-highlightkan pemeliharaan dan pemulihan. Rata-rata mereka mengaitkan pembangunan mampan ini lebih kepada penjagaan alam sekitar. So ini yang kedua. Okay, yang kedua berkenaan dengan pengetahuan mereka terhadap pembangunan mampan. Okay, berkaitan dengan pendidikan geografi, mereka keseluruhan mereka menyadari bahawa pembangunan aspek yang ada di dalam pembangunan mampan ini dia berkaitan dengan pendidikan geografi. Contohnya Anjana mengatakan bahawa topik ini berkaitan dengan topik tingkatan 5 iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan. Sama juga seperti Amir. Lepas itu mereka berdua mengatakan benda yang samalah. So untuk yang kedua ialah kepentingan pendidikan geografi. So saya ambil respon daripada Christine dan juga Michelle. So mereka untuk respon kepentingan ini, mereka mengatakan bahawa pembangunan mampan ini memang penting untuk dipelajari kerana dia ada berkaitan terus dengan pendidikan geografi ataupun mata pelajaran geografi. So yang terakhir ialah langkah-langkah. So rata-rata di antara mereka mengatakan bahawa langkah pembangunan mampan ini perlu dimasukkan di dalam silibus pendidikan geografi supaya dia lebih supaya pelajar lebih mendapat gambaran keseluruhan tentang apa itu pembangunan mampan. So daripada satu topik itu mereka boleh pelajari apa yang ada di dalam pembangunan mampan itu dan boleh dikaitkan di dalam pendidikan geografi. So rata-rata mereka dua respon ini saya ambil, tapi keseluruhan mereka mengatakan bahawa topik ini sangat penting dan perlu diterapkan di dalam ataupun dimasukkan di dalam buku teks supaya mereka boleh dapat gambaran yang lebih jelas lagi tentang pembangunan mampan. So ini adalah hasil dapatan kajian saya. So untuk pembincangan nanti saya akan kaitkan dengan bab 4 inilah. So yang bab 5 belum lagi siap. So saya akan siapkan dalam masa yang terdekat. Jadi itu saja pembentangan dari saya. Okay, terima kasih doktor.